السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis yang berikutnya. Masih lagi kita membicarakan tentang azan daripada kitab Bulughul Maram. Jumpa. Saya tak ada nak salin baju ni. Tengok ni Huzaifah depan pakai songkok, saya ikut dia. Dari pejabat. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Abi Mahzurah Al-Jumahi yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Mahzurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Kata Abu Mahzurah bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, telah mengagumkan Nabi suaranya, yakni suara Abu Mahzurah. Fa'allamahu al-adhan, dan maka dia pun mengajar Abu Mahzurah azan. Abu Mahzurah Al-Jumahi ada beberapa pendapat tentang nama dia. Di kalangan para ulama menyebut namanya Uwais bin Mi'yar bin Lauzan bin Rabi'ah. Yang ini nama dia Uwais. Di kalangan mereka berpendapat nama dia Sumairah bin Umair. Pasal apa mereka khilaf nama ni? Mereka khilaf disebabkan kerana dah duk panggil Abu Mahzurah. Jadi macam-macam. Sebab itu nanti kita tengoklah dalam bab tentang nama ni. Nama-nama sahabat ni taklah ada masalah sangat. Kadang-kadang nama-nama rawi yang mesti dia salah satu bab dalam pengajian hadis itu, dia nak belajar tentang nama rawi. Ya, al-muttafiq, ada nama yang disepakati, muttafaq, nama yang disepakati, ada nama yang mukhtalaf, ada nama yang berbeza pendapat ulama mengenainya. Kadang-kadang nama sama tapi orang berbeza. Contohnya rawi hadis kitab Muwatta, seorang nama dia Yahya bin Yahya An-Naisaburi, seorang nama dia Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dua-dua Yahya bin Yahya. Kedua-duanya merupakan rawi kitab Muwatta yang meriwayatkan daripada Imam Malik. Seorang Yahya bin Yahya Al-Laythi, dia bukan saja meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, tapi dia juga membawa mazhab Malik. Fiqh Imam Malik bawa pergi ke Andalus, akhirnya orang Andalus bermazhab Malik. Sebab tu kita tengok Morocco, Algeria, negeri-negeri kat daerah tu semua sampai hari ni mazhab Malik. Antara penyumbangnya Yahya bin Yahya Al-Laythi, yang
Imam Malik yang saya pernah cerita, Imam Malik kata aqil Andalus, orang pandai Andalus. Dia mari ke Madinah, gajah keluar, ramai orang keluar pergi tengok gajah. Imam Malik tanya, siapa tak pergi tengok? Dia kata ma ji'tu li aral fil wa innama ji'tu li araka ya imam. Aku tidak datang untuk melihat gajah, aku datang ke Madinah untuk melihat engkau wahai imam. Jadi dia bawa mazhab Malik ke Andalus. Seorang lagi, Yahya bin Yahya An-Naisaburi, yang diriwayatkan daripadanya Imam Muslim ambil daripada riwayat dia. Dia ambil Muwatta' Malik, tapi dia tak ambil fiqh Imam Malik. Ramai orang bila sebut Imam Muslim kata Yahya bin Yahya, haddatsani Yahya bin Yahya, dia ingat Yahya bin Yahya Al-Laitsi tu. Hak tadi sebenarnya tak. Yahya bin Yahya An-Naisaburi. Jadi sebab tu gelaran, laqab dan macam-macam lagi kunyah, semuanya ni sebab tu ada bab kitab Al-Asma' wal Kuna, nama dan gelaran. Okey, tak apa. Balik kita kepada Abu Mahzurah. Abu Mahzurah adalah salah seorang daripada muazzin Nabi SAW. Muazzin ni apa? Tukang azan. Tukang azan Nabi ni ada berapa orang? Yang kita paling terkenal sekali siapa? Bilal bin Rabah. Seorang lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang mana bila subuh Bilal azan dulu, yang pertama dia azan yang masa masuk waktu. Inna Bilala yu'adzin bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Dia buta, dia muazzin Nabi. Seorang lagi muazzin Nabi ialah Sa'ad bin A'if. Dia ini muazzin di Masjid Quba. Dan seorang terkenal dalam azan ni ialah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni penting kerana ada azan Bilal, ada azan Abi Mahzurah. Yang dulu saya pernah sebut perbezaan antara dua azan ni. Antara azan Madinah Bilal dan azan Mekah Abi Mahzurah. Ingat tak perbezaan kita sebut dulu? Tak ingat lah. Sampai setakat ni lah cikgu kita mati. Okey. Abu Mahzurah, sebelum tu cerita sikit lah Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ni dia asal bukan muazzin. Budak-budak dia tak suka kat Nabi SAW. Apabila Nabi pulang daripada peperangan Hunain. Peperangan Hunain ialah peperangan yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Peperangan yang hebat yang disebut dalam Quran, wa yauma Hunain idza a'jabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain ketika kamu kagum dengan banyaknya jumlah kamu. Peperangan Hunain berlaku yang mana orang Islam dapat harta rampasan yang paling banyak, puluhan ribu kambing, ratus ribu kalau campak kambing, unta, lembu. Okey. Bila Nabi SAW pulang sampai di separuh dalam perjalanan Nabi nak solat dengan tentera, Nabi suruh orang azan. Jadi kita kalau pergi ramai-ramai tu, ni nak solat suruh orang azan lah. Macam kita kata suruh orang azan. Abu Mahzurah and the gang masa tu dia muda. Orang azan dia buat main. Dia ajuk mempersendakan azan tu. Dia tak suka kat Nabi. Apabila dia buat macam tu sampai dengar ke telinga Nabi, Nabi panggil budak-budak muda. Dalam sebahagian riwayat kata Nabi tanya siapa tadi yang azan tu. Semua kata duk tunjuk ke Abu Mahzurah. Dia ni. Dia pun takutlah Nabi ni nak cerita
Nabi, ini cerita di Hunain, dekat juga dengan Mekah, tapi Nabi sebagai ada kedudukan. Dulu mungkin Nabi duduk Mekah sebagai rakyat biasa, kan? Kali ini pulang dengan sebagai ketua negara dan tentera. Sebahagian riwayat kata Nabi suruh seorang demi seorang budak-budak tu azan, budak muda azan semua, pergi. Sampai apabila Abu Mahzurah azan, akhirnya Abu Mahzurah azan, Nabi suruh dia azan. Macam mana angkat macam suara macam ni? Nabi kagum dengan suara dia. Kata Abu Mahzurah, Nabi suruh dia berdiri. Faqumtu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ajak. Sebelum Nabi nak ajak dia azan tu, dia kata, Nabi kata azan. Dia kata wala syai' akrahu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala mimma ta'muruni bihi. Tak ada benda yang lebih aku benci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih aku benci daripada apa yang dia duk suruh aku buat. Nabi berdiri, azan. Dia kata tak tahu. Nabi ajar dia azan. Dalam Nabi ajar itulah Nabi ajar tarji'. Saya nak cerita, hari itu kita cerita dah tuan-tuan, jenis ingat-ingat lupa, tentang beza azan hak Nabi, hak riwayat Abu Mahzurah tu dengan hak Bilal duk buat, ada sikit beza. Abu Mahzurah bila dia azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tu, Nabi pegang ubun-ubun kepala dia. Nabi lurut tangan Nabi sampai ke muka dia, turun sampai ke dada dia, kat belah hati, bukan jantung, belah hati dia, hati betul, kabat, lepas tu sampai ke pusat dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, barakallahu fik, Allah berkat engkau. Kata Abu Mahzurah, fa dhahaba kullu syai' kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min karahiyah. Semua hak rasa meluat kat Nabi itu rasa hilang bila Nabi buat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia pergi azan, kat Mekah. Di Mekah ada dah muazzin yang azan di sana, iaitu Attab bin Usaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia azan dengan Attab. Sehingga hari ini di Mekah tu dikatakan semua hak azan ni adalah keturunan Abi Mahzurah. Asalnya dia main jadi muazzin sungguh. Sebab manusia ni ada berapa? Ada manusia yang memusuhi kita disebabkan kerana dia memang anti kita. Dia tahu alasan dan hujah dan fakta kebenaran apa yang kita katakan, tapi dia memang tak mau, dia memang bermusuh dengan kita. Yang ni memang musuh. Yang ni kadang-kadang payah sikit, orang kata ketegang sikit lah. Tapi ada manusia, dia bukan bermusuh dengan kita kerana dia kata kita, kerana dia memang daripada asal hati nurani dia tak suka kita, kerana dia ada salah faham tentang kita, dia salah sangka tentang kita. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang salah sangka tentang Nabi. Tu duk tahu Nabi buka kota Mekah, buka dah, Quraisy dah masuk Islam dah, ada lagi hak duk meluat kat Nabi. Kalau ada orang kata kalau orang ni dakwah orang tengok pun suka dah, tak betul.
Nabi orang tengok ada yang suka, ada yang tak suka. Orang tu kalau orang dakwah betul ni semua orang suka, jangan. Nabi Nuh orang tak suka, takkan dia dakwah tak betul. Itu bukan kaedah, itu bukan penentu. Walaupun kita disuruh untuk mengambil pendekatan yang hikmah dan seumpamanya, itu tak apalah, tetapi itu bukannya semestinya. So kita kadang-kadang nak kena tengok penentang kita itu siapa. Adakah yang menentang kita itu memang asal kebencian dia, tanpa mengira hang sebutlah sejuta dalil pun aku duk kira tak mau. Ada orang yang anti kita disebabkan dia belum mendengar alasan dan hujah kita, ataupun dia mempunyai sangkaan yang salah tentang kita disebabkan maklumat yang diberikan kepadanya salah, disebabkan fakta yang diberikan kepadanya salah. Bila dia kena yang betul, berubah sikapnya. Yang ni kita juga nak kenal beza. Sebab tu para nabi itu dia dakwah lama. Hari pertama Firaun tak musnah, lama, sehingga Firaun itu tidak ada alasan lagi, telah melihat segala bukti dan fakta benarnya Musa, tapi tak mau. Masa tu Rabbana lima ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan, kenapa kau berikan pada Firaun, wahai Tuhan, dengan apa yang kau berikan pada Firaun dan pekuncu-kuncunya daripada harta dunia ini, dia menyesatkan orang, untuk disesatkan orang. Rabbana tmis ala qulubihim, ya Allah, Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim, ya Allah, musnahkan harta mereka, tutupkan pintu hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, mereka tidak akan beriman melainkan setelah melihat azab yang pedih. Tapi ada orang ambil masa. Nabi Nuh ambil masa. Demikian juga dalam dakwah. Balik pada Abu Mahzurah, dia ni antara budak-budak biasa ni yang tak suka Nabi. Akhirnya dia suka Nabi. Nabi ajak dia azan. Apa beza azan Abu Mahzurah dengan azan Bilal? Apa beza? Azan kita azan ni, azan Bilal ada 15 rangkap. Dia tak? Tak percaya tanya muazzin. Kalau dia pun tak pernah duk kira apa-apa. Berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa dah? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa? 15. Beza Abu Mahzurah apa? Abu Mahzurah ada tarji'. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada dia, dia kata Nabi ajak tarji'. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, baru asyhadu an la, baru kuat. Jadi 4 yang, jadi baru ditambah dengan yang diangkat suara. Jadi tambah 4 lagi tu menyebabkan 15 tambah 4 jadi apa? Jadi 21. 19. Jadi 19. 19 itu ialah azan bersama dengan tarji', iaitu pun dikenali dengan azan Abi Mahzurah. Ulama-ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Di kalangan mazhab ada yang kata tarji' tak disuruh. Tak ada.
azan macam Bilal saja, iaitu mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah ada. Di kalangan mereka ada yang menyatakan tarji' itu sunnah. Sunnah. Jadi kalau siapa yang azan tu dia buat macam tu sunnah, yang tu pelalah sunnah. Di kalangan para ulama hadis, seperti Imam Mazhab Ahmad, dia kata tarji' pun sunnah, azan Bilal pun sunnah. Buat tarji' pun sunnah, tinggal tarji' buat macam Bilal pun sunnah. Habis macam mana? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kadang-kadang azan macam ni, kadang-kadang azan macam ni, bagi mengamalkan semua hadis-hadis. Tapi kalau orang doa, tapi kebanyakan riwayat yang kita tahu, azan yang berlaku di depan Nabi ialah azan Bilal, tak ada tarjih. Kalau tidak, mazhab Abu Hanifah tak ada silsilah masalah tu. Tapi kalau tarjih pun, kalau orang buat, dia dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia kuat asyhadu an la ilaha illallah, baru dia angkat suara. Nama dia tarjih, dikenali dengan azan Abi Mahdurah. Azan Abi Mahdurah ini yang disebut, kata Abi Mahdurah, Nabi kagum dengan sedap suara dia. Jadi menunjukkan orang nak pilih orang azan ni, pilih orang yang sedap, lunak suara dia. Sayyidina Umar panggil sebab Abu Mahdurah azan pada zaman dia, kagum Sayyidina Umar, hebat suara Abu Mahdurah, hebat suara. Walaupun awal Nabi ni pendekatan dia macam-macam. Ada orang yang mari tampil memusuhi, kadang-kadang Nabi terus ambil tindakan. Ada orang yang Nabi tahu dia mari, kadang-kadang dia tak musuh Islam tapi tak apa nak faham, Nabi layan dia. Sebab tu kita tengok bila Abu Dhar kata pada Bilal, kata riwayat ada perbincangan ni tentang, sebut tentang anak hitam, umpama Nabi kata innaka mru'un fika jahiliyah, engkau satu orang yang ada jahiliyah. Ada perbincangan riwayat ni. Tapi bila badui kencing di masjid, Nabi kata nanti dulu, sebab ni tak faham, menguruskan perbezaan. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia An-Nu'aiman bin Amr Al-Ansari, atau disebut Nu'aiman bin Amr Al-Ansari. Dia ni minum arak, Nabi pernah sebat dah. Tapi dia ni suka buat lawak Nabi, sehingga sebahagian kitab sirah kata Nabi tengok dia penggelak dah. Nabi tengok Nu'aiman tu, Nabi tengok dia mai tu, Nabi gelak dah, nak tergelak ke dia. Di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dalam Bukhari ada riwayat tentang dia. Dia kata, sebagai kata wa kana yudhikan Nabi, dia bagi Nabi gelak. Wa kana yashrabul khamr, minum arak. Mari sebat dah, Nabi panggil minum arak mabuk, Nabi pukul dah, pukul dengan tangan, pukul dengan baju macam tu. Ada kata Allah ma'an, Allah laknat dia. Nabi kata la tal'anu fa innahu yuhibbullah wa rasul, jangan laknat dia, dia sayang Allah dan Rasul. Tapi kaki minum arak larang tak dengar. Tapi Nabi tahu ada orang ni dia bukan musuh, tapi jenis larang tak dengar. Dengan Nabi itu dia sayang. Dalam riwayat Ibnu Abdul Barr, di riwayat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut dalam Isabah, dia kata Nu'aiman ni kalau ada benda-benda baru orang datang niaga di Madinah, dia beli. Bila dia beli saja, dia bawa benda tu pergi ke Nabi SAW. Dia beli, dia bagi kat Nabi SAW. Dia kata, ha, hadaitu laka ya Rasulullah, ni Rasulullah saya bagi hadiah.
Rasulullah ambil lah. Hadiah Rasulullah ambil. Duk berapa lama dia mai pula bawa tukang hak jual tu. Buat apa? Mai tuntut harga daripada Nabi. Nabi SAW kata kepada dia, bukan bagi hadiah kat aku ke? Kan? Dia kata fajar bisahibihi yatlubu samana, datang minta samana, minta pada Nabi SAW harga. Nabi tanya, alam tahdi, bukan kau bagi hadiah kau kata itu? Dia kata, Rasulullah memang aku nak bagi hadiah, tapi aku tak ada duit nak beli ni, tapi aku suka kau ada benda ni, jadi aku ambil dulu. Rasulullah kena bayar. Dan Rasulullah SAW bayar. Bukan saja Rasulullah bayar, dia kata khususnya makanan lah. Orang ada makanan-makanan ni yang pelik-pelik, mai dia bagi Nabi. Bila Nabi ni, lepas tu orang tuntut nak harga, dia bawa orang tu pergi ke Nabi. Dia kata, Nabi kata, kau kata bagi hadiah. Dia kata, Rasulullah, dia kata, lam yakun indi samanahu. Rasulullah, aku tak ada duit nak beli. Walakinni ahbabtu an ta'kulahu. Tapi aku suka Rasulullah makan benda ni. Waktu dia kata Rasulullah, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak ke dia. Wa amara bi thamanihi. Nabi perintah ambil dibayar. Nabi tak marah kat dia. Memang Nabi tahu perangai dia macam tu. Nabi tahu dia bukan musuh dengan Nabi. Memang betul lah dia cakap tu. Tengok, Nabi mesti suka ni. Dia duit tak ada, dia pergi ambil juga, pergi bagi kat Nabi. Kata ni Rasulullah ada. Ada benda yang kadang-kadang kita tengok Nabi bertoleransi betul dengan Nuaiman ni. Kita baca pun kadang-kadang, toleransi betul. Satu hari ada badui datang, mari jumpa Nabi. Badui tu ikat unta dia di luar. Nuaiman ni duduk di luar dengan kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi yang lain, musim melawang, lapar. Kawan-kawan dia kata, unta tu kalau semelih sedap makan. Dia pergi semelih unta badui tu. Lepas dia pergi semelih unta badui tu, Nabi SAW, badui tu keluar. Tengok-tengok unta dia pergi semelih. Lepas tu, ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa semelih unta aku? Nabi keluar. Nabi kata, siapa semelih unta dia? Dia kata, Nuaiman. Dia pergi mana? Dia lari, dia menyorok. Nabi cari dia. Dia masuklah rumah Duba'ah binti Abdul Muttalib. Dia masuk rumah Nabi cari. Dia menyorok di bawah satu pangkin tu, macam ada daun tamar tu, dia menyorok bawah tu. Nabi tengok, keluar dah. Dia kata, ma hamalaka ala ma fa'alta ya Nuaiman. Pasal apa kau buat macam tu? Dia kata, bukan aku buat, depa yang cadang kat aku supaya buat. Depa yang suruh aku tadi. Dia kata, Nabi gelak kata. Dia duduk bawah tu, Nabi angkat. Nabi sapu lagi muka dia pasiak tu. Dia tepuk dia. Nabi kata, panggil, kata bayar harga unta. Ada beberapa kejadian lah Nuaiman ni, tapi kita lihat Nabi SAW, ceritanya ialah Nabi SAW meraihkan sebahagian daripada sifat-sifat ni, termasuklah Abu Mahzurah ni. Nuaiman ni banyak cerita dia, tapi dia ni antara sahabat yang lucu lah. Artinya dalam kehidupan Nabi SAW, dalam para sahabat macam-macam lah watak. Bukan semua sahabat ni Masya Allah, tunjuk Masya Allah, subhanallah, apa khabar, Masya Allah. Taklah macam tu semua. Kita jangan bayang dia satu masyarakat. Ada yang nakai sikit, ada yang kaki buat lawak sikit, ada yang gelak lebih, ada yang serius macam Umar, ada yang lembut hati macam Abu Bakar, ada yang pangai macam Nuaiman ni, ada yang macam-macam, ada yang macam Abu Zar yang zuhud, ada yang macam Abu Darda, macam semua itu disantuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyuruh orang jadi macam Umar. Walaupun Nabi kata Umar bagus, tapi Nabi tak suruh semua orang jadi Umar. Nabi tak suruh semua orang jadi Abu Bakar. Setiap kita jadi dengan diri kita, tetapi pastikan apa yang diri kita jadi itu tak bercanggah dengan syarak. Itu saja.
Ada orang cakap banyak, ada orang pendiam, ada orang suka bercerita, ada orang suka berseni. Ini semua adalah watak-watak yang hidup di kalangan manusia. Allah menjadikan kepelbagaian itu. Sebab itu dulu ada persatuan jamaah, sebutlah tertentu, Arqam macam-macam. Dia nak jadikan manusia ni satu passion belakang. Semua pakai jubah, pakai serban satu macam punya doa dah. Agama tidak begitu. Agama dia tak mari supaya manusia jadi satu passion. Sebab tu siapa nak pakai jubah, pakai jubah. Dah bukan kerana saya pakai songkok malam ni ceramah macam tu, dah lah. Ni saya lambat. Tak dan. Tapi nak ceritanya ialah semua orang ada keadaan-keadaannya, dia adjust keadaan dia itu supaya tidak tanakut, tidak bercanggahan dengan syarak. Okey, hadis ni antara dalil daripada iktibar daripada hadis ni, Nabi SAW orang yang azan ni orang yang rafi'us saut, kerana dalam hadis tu Abu Mahdhurah kuat suara dia. Kemudian orang yang sedap suara dia. Maksudnya kita kalau jadi muazzin ni, apabila dah lama kadang-kadang suara kita pun tak ubah kuat dah, umur kita dah meningkat, tak payah orang suruh kita berhenti lah. Kita berhabak, saya pun tak apa nak boleh azan pun duk batuk, kita tarik diri sendiri. Di mana-mana saja kita tariklah, kita tak apa boleh. Tak payah terpaksa duk tunggu apa? Di atas amanah lah, bukanlah saya kata nak suruh orang letak jawatan. Tapi kadang-kadang ada orang kita tahu dia pun tak apa nak boleh dah bang pun. Bunyi ujung apa, dia panggil slot lah. Kan? Dia tak apa nak boleh lah. Tapi dia azan tu pun tak berapa dah suara dia. Dia bagi laluan pada orang lain. Bahagian pahala kita dah dapat dah. Kita bagi laluan pula kepada orang lain. Mudah-mudahan orang lain juga memperolehi ganjaran pahala, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita pun gerak pada soalan. Kita tak boleh panjang, ikut sampai maghrib, sampai insya. Ada soalan? Sebelum soalan tu saya nak sambung satu hal. Kita tengok Nabi SAW di dalam sirah dia baginda menempatkan manusia ini pada tempatnya. Kalau orang tu ahli bijak pandai, dia bagi orang tu ahli fikir. Kalau orang tu ahli puisi, penyair macam Hassan bin Thabit, dia bagi orang tu puisi. Kalau orang tu suara sedap, dia bagi, macam Abi Mahdhurah, dia bagi orang tu azan. Kalau orang tu kemah di medan perang, dia lantik orang tu jadi panglima. Kadang-kadang dia tak tunggu seniority. Amr bin As baru masuk Islam, dia terus lantik pergi ke medan perang. Sebab itu kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Nabi kata an-nasu kama'adini adh-dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqihu atau idza faquhu. Manusia itu seperti galian emas dan perak. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam apabila dia faham. Maksudnya emas dan perak ni, selalu saya beritahu dalam kuliah, duduk di tempat yang kotor dan lumpur, orang buang lumpur, orang ambil emas dan perak. Kalau dia duduk di kedai pun, orang pilih emas dan perak juga. Di kedai yang cantik pun emas dan perak. Sebahagian diri macam Sayyidina Umar, duduk semasa jahiliyah, dianggap sebagai orang berani Quraisy, ahli gusti Quraisy yang kuat, boleh masuk dalam pemusyaratan Quraisy. Bila masuk Islam pun ada kedudukannya. Khalid Al-Walid, panglima Quraisy hebat,
Orang Islam telah merasai kesakitannya di dalam peperangan Uhud disebabkan tindakan Khalid bin Al-Walid dan disebabkan oleh kecuaian orang Islam sendiri. Pantas dah dia masuk Islam. Nabi lantik dah jadi panglima. Nabi tak kata ni hang pun baru masuk ni, hang duduk belakang tu. Tak, tapi itu medan dia. Sebab penilaian kepada sesuatu jawatan itu qawiyun amin, kuat dan amanah. Apabila dia berkelayakan dengan jawatan dan ada amanah, dia layak untuk jawatan itu. Amr bin As bila dia masuk Islam, macam kita cerita, Nabi lantik dia membawa petrol pasukan pergi perang dan Ghazwatul Salasil. Sahabat susah hati tengok dia. Dia berjunub, dia tak ambil, dia tak mandi, lepas tu dia bertayamum, dia jadi imam. Dia pula baru sahabat nak lawan, duk ingat Nabi lantik dia. Yang belakang tak puas hati dengan dia. Sebahagian riwayat cerita apabila malam sejuk, tentera nak pasang api, dia tak bagi. Cakap, dia ni semacam. Bila dia balik pada Nabi SAW, Nabi tanya dia bagi tahu sebabnya. Takut tentera musuh nampak daripada jauh. Dia kata, Amr, kenapa kau tak mandi wajib? Orang lain semua berwuduk boleh. Dia kata, ya Rasulullah, sejuk. Aku takut aku mandi lagi, aku musnah, sakit. Dan aku ingat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Nabi dengar dia baru wa dhahika Rasul. Nabi gelak dia. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kedudukan kepada orang-orang yang masuk di kalangan sahabat. Sebab itu semua sahabat ni berfungsi. Hasan masuk, baca syair. Macam tu juga kita di masjid ni, yang mari masjid ramai-ramai, yang mana nampak pandai sikit bidang, kita bagi ke dah. Ada orang dia tak pandai, dia pandai cakap, sembang kemas, bagi buat kerja dia belah. Tu aku susah kan. Dia cerita panjang, kita kata hang tolong buat lah. Dia tak dia buat pun. Dia kata aku boleh bahagian mengkritiknya. Ada orang bila kita tengok, sebab tu kita Masjid Alwi ni kita lantik ramai ni. Kita doktor-doktor hospital Kangak apa semua ni kita lantik jadi JK. Bukan kerana nak belah dada anak jemaah. Ni kita anggap doktor-doktor ni dia ada ruang masa, ada pengalaman depa. Siapa lagi yang rasa mai kat saya? Bagi tahu saya, mufti kata saya ni ada bidang-bidang ni, boleh saya nak sumbang kat Masjid Alwi apa-apa. Mari bagi tahu ke mana kepakaran yang ada. Kata saya ni bahagian sound system ni cukup pandai lah. Bunyi tak apa nak sedap kuliah ni. Dia main abang. Kita bagi kat dia supaya dia bagi tahu kita macam mana kalau dia pandai. Jangan dia pasang-pasang sampai tak bunyi langsung. Yang tu jadi lain lah. Ada soalan? Lain? Ada soalan? Saya tengok musim PKP ni orang tak tanya soalan. Jadi alim bila duduk di rumah 4 bulan. Semua pakai duduk baca kitab sendiri. Tuan-tuan, sebelum saya nak jawab ni, saya nak minta tolong tuan-tuan. Pesan kat kawan-kawan kita supaya mai sembahyang Jumaat. Saya ada orang dia tak mai Jumaat. Orang kata boleh mai dah, dia tak mai. Hari tu dia duk sedih tak boleh mai.
Dia duduk sedih nak kena mai. Ya. Jadi kalau betul-betul orang mai, setiap masjid ni kita tentu akan melimpah keluar. Kalau dulu penuh, mesti akan melimpah keluar. Apabila masjid tidak melimpah keluar, Masjid Awi ni melimpah lah, tapi saya maksud dia disuruh pelih ni. Apabila masjid tak begitu melimpah keluar, menunjukkan bahawasanya ramai tak mai. Ha? Apakah surah yang patut saya amalkan untuk mengelakkan gangguan sihir? Apakah surah yang patut saya amalkan untuk menyingkir sihir dari diri sendiri sekiranya terkena perbuatan sihir? Pertama, sihir berlaku. Sihir ada. Dan Quran menyebut sejak cerita Nabi Musa alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah hadis tentang perbuatan sihir dan diharamkan sihir dan seumpama. Sihir ialah satu kejadian atau benda yang luar biasa berlaku disebabkan perantaraan syaitan. Kan? Maka dia sihir lah. Saharah, ahli-ahli sihir pada zaman Firaun yang bertanding dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Khayyalu ilaihi, dia jadi khayal. Nabi Musa tengok ka'annahu tas'a, macam dia berjalan, dia lari. Tungkat tu macam dia hidup bagaikan ular. Khayal. Ada orang kata sihir ni tak ada. Dia trik. Dia tak trik syaitan. Dan dia boleh menyebabkan orang jatuh sakit melalui simpulan dan macam-macam melalui jampi-jampi sihir. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, daripada kejahatan tiupan-tiupan pada simpulan-simpulan sihir. Apa yang patut dia baca? Ada banyak riwayat tentang hal ini yang boleh dia baca. Di antaranya ialah Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Hurairah, baca ayatul kursi, baca ma'udzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cumanya dan baca juga surah-surah apa sahaja yang mempunyai cerita tentang sihir dan penghapusan sihir dan apa yang kaitan, kerana jin ni tak sama, ada jin yang jenis ni, ada jin yang jenis ni. Cumanya baca dalam keadaan faham akan memberi kesan yang berbeza dengan baca dalam keadaan tidak faham. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia menyebut bahawasanya dia telah menjampi banyak penyakit hanya dengan menggunakan Fatihatul Kitab, Al-Fatihah saja. Maksud dengan itu dia boleh memilih membaca surah-surah yang mana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang saya sebut tadi. Dia boleh juga baca apa-apa surah lah. Dia boleh baca surah Al-Baqarah, kerana Nabi kata dia tutridus syaitan, dia mengeluarkan syaitan daripada rumah. Dia juga boleh baca surah-surah yang lain. Bolehkah menggunakan hadis yang berbentuk umum untuk dijadikan hujah kepada amalan khusus? Dia tengok setiap kes hadis-hadis itu mempunyai pendalilan dia yang tersendiri dan lafaz-lafaz dia yang tersendiri. Jika hadis yang nampak umum itu memang menjurus kepada boleh dipakai dalam amalan khusus, umpamanya Nabi SAW kata salatul lail masna masna, sembahyang malam dua-dua. Jadi dua-dua, dia tak hadkan sembahyanglah dua-dua. Ulama-ulama khilaf dalam hal ini. Di kalangan mereka cuba hadkan jumlah itu sama seperti mana jumlah Nabi solat berapa.
Maka dengan itu ada mazhab yang tak mau lebih daripada 11 ataupun 13 berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah. Di kalangan ulama melihat ini umum, Nabi kata semayang malam dua-dua. Lagi mana dua-dua? Sehingga idza khasyiya ahadukumus subh, apabila seorang kamu takut subuh, maka dia berwitir dengan satu rakaat. Falyutir rakaat, maka dia berwitir dengan satu rakaat. So nak tengok dia nak apply di bab apa. Tapi kalau perkara yang memang telah ternyata ada petunjuk Nabi secara khusus dalam hal itu, maka kita tak ubah di atas hadis umum. Umpamanya kita digalakkan membanyakkan ibadat. Jadi saya kata membanyakkan ibadat. Logiknya setiap hari puasa tentu ada pahala. Kita berpuasa termasuk sampai hari raya, hari tasyrik umpamanya, tak boleh, pasal ada nas, kerana nas yang melarang hal itu, ataupun ada sifat yang telah Nabi tentukan dalam ibadat itu. Seperti semayang yang kita semayang Isya 4 rakaat atau maghrib yang 3 rakaat tadi. Dan juga zikir umpamanya, saya sebut mungkin 2-3. Al-Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq menyebut tentang apa hukum orang yang zikir lepas solat ni lebih daripada 33 yang disebut oleh Nabi SAW. Subhanallah tu 33, dia kata 33, kita bagi 50 lah. Alhamdulillah 50, Allahu Akbar 50, jadi 150. Umum, dalil umum menunjukkan pahala tambahlah. Setiap zikir tu ada pahala. Tapi kata Imam Al-Qarafi adalah merupakan tabiat raja ataupun pemerintah orang besar, dia tidak suka arahan dia diubah. Bukan soal tambah tu, dia kata 33, you ambil 33 lah. Lepas solat 33, habis salah kah? Nak buat 50, 100, 1000, bukan hal yang tu. Sehari dah habis dah 33 hak dia berkata tu, tambahlah kemudian ni 10,000 pun tak apa, subhanallah, 10,000 pun tak apa, alhamdulillah. Tapi oleh kerana Nabi sebut 33, buatlah 33 supaya patuh kepada apa yang dia ajar dulu. Kerana itu sudah ada petunjuk hadis Nabi, petunjuk Nabi di dalam hal itu. Ini disebut oleh Imam Al-Qarafi dalam Al-Furuq di dalam mazhab Malik. Apa pendapat mufti mengenai lelaki yang menyalahkan wanita kerana tidak menutup aurat dan wanita yang menyalahkan lelaki kerana tidak menjaga nafsu? Tutup aurat pun kena, jaga nafsu pun kena lah. Maksudnya jaga nafsu ni, jaga nafsu daripada pergi ke tempat yang haram lah kan? Tapi tak boleh jadi alasan aku tak tutup aurat tu bukan hampa tu bernafsu. Ialah manusia memang Allah jadikan bernafsu, bukan lelaki saja, termasuk perempuan. Kalau kaedah itu dipakai secara umum tanpa begitu sewenang-wenangnya, satu orang boleh telanjang. Orang telanjang hampa nafsu kuat, orang telanjang pun terganggu. Cumanya ini saya nak sebutlah, cumanya kalau kita baca dalam sejarah Islam, dalam sejarah, bukanlah dengan tutup aurat, tutup rambut ni, ia pada sisi semua, hampir semua para ulama wajib. Ada satu dua qaul di sana dan di sini yang macam mengecualikan hal ini, tapi dianggap syaz dan tidak kuat. Ibn Ashur menyebut dalam Maqasidus Syariah ada beberapa pendapat yang dinukil yang tidak kuat. Umumnya wanita adalah aurat melainkan muka dan tapak tangan. Pada sisi jumhur, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'.
Ada kaul yang memasukkan wajah juga aurat dengan mewajibkan purdah dan seumpamanya. Ini ada pendapat-pendapat yang pada sisi ada pendapat kita dhaif. Ada orang kata ini aliran hujah yang kuat, orang-orang yang pegang pada sunnah semuanya pakai purdah. Ini juga tidak benar. Saudi pakai purdah benar. Tapi bukan semua ulama-ulama yang ahli hadis yang setuju dengan purdah ni. Hatta di kalangan golongan-golongan salafi, mereka juga berbeza tentang purdah ni. Albani menulis dua kitab sekurang-kurangnya menolak kewajipan memakai purdah. Ar-Radd al-Mufhid, dia tulis kitab. Niqab, kitab dia. Semua dia buktikan dalil-dalil yang banyak wanita tidak wajib menutup wajah. Sebab itu Nabi kenal wanita sekian dan sahabat kenal wanita lalu, wa kana imra'atun hasna, ini adalah wanita yang cantik, dia kenal. Termasuk Al-Fadl bin Abbas yang naik radif Nabi, naik di belakang Nabi pada masa haji. Nabi pusing kepala dia kerana dia tengok seorang wanita yang begitu cantik. Maksudnya wanita tak tutup muka. Dan pada zaman ini, terutama wanita-wanita yang berada di barat umpamanya, kalau dia tutup muka, dia satu kesusahan bagi dia. Dia patut memilih dalam konteks itu ialah kaul yang lebih ringan. Kerana sekarang orang nak tengok tak tahu siapa sekarang tuan-tuan tutup ni pasal Covid lah kan. Tapi bila nak pergi, tak tahu muka dia siapa di sebalik wajah itu. Jadi ini juga ada. Okey. Cuma macam saya sebut tadi, pada zaman dahulu juga kita tengok dalam kitab fiqh, aurat hamba ialah separuh aurat orang merdeka. Jika ikut dalam kitab-kitab mazhab, hatta wanita pun boleh terdedah dadanya jika dia hamba. Dan hamba bukan semua tua, ada yang muda. Menunjukkan pada zaman dahulu hamba ni tak tutup hamba, sehingga Sayyidina Umar tegur apabila hamba pakai seperti mana orang merdeka tutup. Katanya terdedah auratnya, terdedah dadanya, itu adalah hamba. Wujud pada zaman Nabi SAW, wujud pada zaman para sahabat. Dan tak adalah para sahabat kata dah hancur iman mereka kerana hamba ada di sana sini. Dan Ibnu Umar memuji hamba-hamba Rom yang cantik. Jadi pemandangan itu adalah tapi kerana aurat hamba dia tidak macam aurat lelaki. Sebab tu tuan-tuan baca dalam kitab fiqh, aurat wanita hamba antara pusat dengan lutut, aurat ini dia ada bab kerana hamba ni, ada satu bab khas mengenai mereka. Maka sebab itu isunya bukan nak suruh orang dedah aurat, isunya sepatutnya setakat tengok orang tak pakai tudung taklah menjadi satu. Tak boleh hidup aku 3 hari dah semayang tak khusyuk, duk tengok orang bukan tak pakai tudung. Bukanlah isu sampai macam tu. Kita yang boleh bagi pandangan, boleh bagi pandangan pada dia. Dan kita kena bedakan hal-hal personal yang seperti ni, tutup aurat yang membabitkan tudung. Kita boleh nasihati dia, tapi dia bukan isu negara. Tuan-tuan nak kena, bukan isu negara, ia isu peribadi. Nak pergi nasihat. Kenapa tak pakai tudung? Dia beza di kalangan fuqaha antara aurat besar dan aurat kecil. Dan kita sebut juga beza hatta dalam tadi buka dan tapak tangan, di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya dia memberikan kelonggaran kepada kaki wanita, tapak kaki dia, kerana itu sukar bagi dia. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata kalau wanita setiap kali semayang nak kena tutup kaki dia, sekarang tuan-tuan kata alah senang pakai stokin. Stokin ni zaman baru ni, dulu dia bukan ada kain stokin macam ni. Maka mereka bagikan pengecualian kerana wanita ni ada macam-macam. Ada orang wanita yang seperti isteri Az-Zubair Ibn Awwam yang kerja di ladang. Saya tak kata dia buka, maksud dia ada orang wanita kerja di ladang, mungkin di ladang kurma kering, tapi dulu wanita ada yang kerja di bendang, masuk ke sawah, masuk ke dalam air. Maka fiqh yang lebih luas dalam masalah ni perlulah untuk dilihat.
Dan kita mesti ada, kita mungkin boleh tegur kekurangan dan aurat tu, tapi dia tidak boleh dijadikan aku tengok dia terdedah lah, tak pakai langsung. Ini salah satu kekurangan. Tapi kadang-kadang ada orang, dia ada kurang belah tu, dia ada lebih belah lain, dia sedekah lebih, dia baik. Kita imbangi hal itu. Kerana itu dosa peribadi dia yang boleh kita maklumkan kepada dia. Tak payah jadi isu ceramah tunjuk perempuan tak pakai, tak tutup aurat. Kerana ia bukan isu negara. Dulu ada orang jadikan ini isu negara. Rasuah isu negara. Ambil harta benda negara, isu negara. Salah guna kuasa, isu negara. Tak pakai tudung, isu peribadi dia yang tak apa, kita nasihat dia. Tak boleh jadikan tajuk ceramah perempuan-perempuan yang tak pakai tudung. Jangan Malaysia orang, tak perlulah. Hatta kita tak perlu komen pun kalau di Facebook ke apa, yang tak pakai tudung tu untuk kita hentam dia secara terbuka. Nasihat dia terus. Melainkan kalau dia justifykan benda yang salah, dia kata bagus tak pakai tudung, tu kita kritik dah. Tapi kalau dia benda-benda kita lupakan. Tengok kadang-kadang dulu ada satu orang tolong bagi sumbangan. Orang hak pun memang sumbangan pun, tapi tak pakai tudung, tak guna juga. Saya baca benda-benda, saya kata kamu lah. Di akhirat kelak, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Allah timbang amalan, bukan Allah pukal. Ada satu dosa terus masuk neraka. Siapa yang kebaikan lebih banyak daripada kejahatan, dia berjaya. Kita tak tahu salah tudung ke salah. Kita mungkin ada wanita tutup aurat, bagus, alhamdulillah, itu patut dilakukan. Tapi di sisi Tuhan tak tahu timbangan lagi. Mungkin aurat dia bagus, mengumpat dia pun bagus, maki hamun dia pun bagus. Mungkin pakai macam-macam punya hebat, tibai duit orang pun bagus. Saya baru ada orang cerita, tu orang punya hebat, sunnah punya hebat, hentam duit kawan beratus ribu. Semayang, pakai qaul hak syadid tak kira, tak dan nak duduk kita bergedik jari dah. Tapi sebab tu hadis-hadis Nabi macam tadi, apa nama, Nuaiman yang kita baca, Nuaiman bin Amr Al-Ansari, Nabi orang maki dah, Nabi kata la tal'anu, jangan kamu laknat dia, yuhibbullah wa rasul, sayang Allah dan Rasul, tapi minum arak. Minum arak salah, Nabi pun hukum dia. Tapi nak bubuh dia dalam neraka nanti dulu. Bila kita baca hadis-hadis Nabi, kita jadi seorang yang seimbang dan adil. Kita kritik kesalahan orang, kesalahan tu kita kritik secara ilmiah, tapi kita tak hukum dia ahli syurga ataupun neraka. Kita apa yang awak buat tu di sisi dalil salah. Sebab tu orang tak faham, hampa kata kami buat ni tak dalam dalil semua, buat Nabi tak buat, habis kami masuk neraka. Orang habaq Nabi tak buat, yang hang sendiri pergi habaq masuk neraka tu buat apa? Kita tak habaq masuk neraka, neraka bukan urusan kita. Habis tu dah bid'ah masuk neraka, minum arak masuk neraka, tak tutup aurat masuk neraka pada umumnya. Tapi neraka bukan bab tu saja. Mungkin ada orang dalam bab tu lemah, bab lain bagus. Timbangan dia akhirnya yang baik di sana menampung yang kurang di sini. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan adilnya dia menyebut bahawasanya ada orang mungkin ahli bid'ah pada beberapa tempat, tetapi wali Allah pada bahagian yang lain. Dia lemah beberapa tempat, mungkin dia ada melakukan kesalahan sunnah, tapi pada bab lain dia mungkin ahli qiyamul lail, ahli salat, dan Allah sayang dia bab tu. Dia lemah bab satu lagi. Dan kita pun selalu ingin orang lain perfect pada mata kita. Kita sendiri tak perfect pada diri kita. Kita jarang ingin memaafkan orang kesalahan orang lain, tapi kita mau kesalahan kita dimaafkan. Yalah, aku mesti ada kelemahan kalau kena kat kita. Kalau kena kat orang, kita nampak satu tu dulu orang kita, tapi sekarang ni dah mula seimbang pahaman Islam kita. Semua kau tu buat dia tak nampak, dia nampak tak guna, minum diri, segala hak baik itu semua tak kena, dia nampak.
Muhibbuddin Al-Khatib, Muhibbuddin Al-Khatib, dia menyebut dalam Muqaddimah Al-Awasim min Al-Qawasim, dia menyatakan bahawasanya al-insanul insan yatabadaru ilaihi ma yatabadaru al-insan. Manusia insan itu insan, berlaku kepadanya apa yang berlaku pada insan. Boleh jadi seorang insan itu dipenuhi kehidupannya dengan segala yang as-salahi wal khair, segala kebaikan, segala kesolehan dan kebaikan. Hadza la yamna an yatabadara ilaihi ahyanan ba'dul hafawat, kata dia. Ini tidak menghalang untuk kadang-kadang berlakunya beberapa kegeliciran. Tengok apa rupanya dia ni tang ni tak elok perangai dia. Tapi kata dia, kalaulah kehidupan dia dipenuhi dengan seluruh kebaikan, kita kiralah dia min ahlil khairi was salah, daripada ahli kebaikan dan saleh. Janganlah kerana beberapa kesilapan yang kecil itu, yang dibandingkan pada kebaikan hidup dia yang besar tu, yang tu yang kita tonjolkan, kita nafikan kelebihan dia tu. Jangan, dia kata. Satu lagi manusia ialah golongan yang hidupnya dipenuhi oleh dengan asyarru wal fasad, kejahatan dan fasad. Kata dia, ini tidaklah juga apabila dipenuhi dengan kejahatan dan fasad, fana'tabiruhu min ahli syarri wal fasad, maka kita nilai dia sebagai ahli jahat dan fasad. Tapi ini taklah bererti menghalang untuk kadang-kadang dia buat baik. Dia mencuri, dia rasuah, dia buat, dia kejam. Satu hari dia bagi 5 ekor lembu untuk korban di masjid. Baguslah lembu tu, tapi kita tak boleh jadikan seluruh jenayah dia tu, kezaliman dan kejahatan dia dipadamkan hanya kerana 5 ekor lembu tu. Kata dia, contoh lembu tu saya yang buatlah, dia tak buatlah contoh lembu tu. Dia kata jangan hanya kerana beberapa kebaikan yang berlaku secara bukan secara kebetulan dalam hidup dia, ataupun secara pinggiran dalam hidup dia, kita angkat yang itu, kita rendahkan kejahatan. Sebab ada orang, kalau ada orang soleh, orang baik, buat sikit kesalahan, yang tu dia bubuh banyak-banyak jadikan tajuk cerita. Ada kaki tak elok apa semua, pilah buat beberapa kebaikan bagi, yang tu dia angkat dan dia padamkan segala kejahatan. Baguslah kalau dia padamkan kejahatan tu, kejahatan peribadi. Tapi kalau dia padamkan segala salah guna kuasa dan seumpamanya, rasuah dan seumpamanya, hanya kerana beberapa benda kebaikan itu adalah perhitungan yang silap. Macam itulah juga keseluruhan dalam amalan-amalan yang dalam hal-hal yang seperti ini. Terima kasih banyak, kita ni dah lebih waktu tak lagi jaib tangkap kita. Terima kasih. Kita pun tuan-tuan kena kempen lagi supaya macam saya kata, balik ni habaq semua kat adik-beradik WhatsApp, Jumaat besok kena mai. Depa duk habaq masjid tak buka. Ada orang dah habaq kata masjid tak buka lagi. Masjid dah buka dah. Boleh ni. Berapa minggu dah kita ni. Kita tuan-tuan pesan ada. Mungkin dia tak ubah perasan. Terlindung masjid daripada pandangan dia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.